Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk video kita pada hari ini, saya akan go through formal charge dan resonance structure. So, ini akan cover learning outcome F dan hash. Jadi, kita tengok dulu apakah itu formal charge. Kenapa awak perlu tahu tentang formal charge ini. Okey, so kita dah belajar macam mana kita nak lukis Lewis structure untuk compounds kan, yang kita kena kira total valence electron, lepas tu kita letak dots, okey, jadikan dia octet. So awak pun dah dapat dah Lewis structure untuk compound tersebut. Okey, tapi sebenarnya ada beberapa compound yang kita boleh lukis lebih daripada satu Lewis structure. Jadi, contoh saya ada SO4 2- ni, di mana dia ada 3, 1, 2, 3 possible structure sebenarnya. Jadi, antara 3 possible structure ni, mana satu yang paling stabil? So, untuk kita pilih, kita akan guna konsep formal charge. Okay, to choose the most stable Lewis structure, we will use the concept of formal charge. That's why you have to know how to determine the formal charge. Okay, so please betulkan dalam nota awak yang ini padam lone pen Okay, sebab dia ada double bond dekat situ. Jadi saya akan tunjuk dekat awak macam mana boleh wujudnya 3 structure ini. Okay, jadi ini saya dah kirakan untuk awak sampai jadi kosong. Macam mana kita boleh dapat structure ini. Dia macam biasalah, awak kira total valence electron. And then awak letak 4 bond, tolak 8, tinggal 24. So, saya akan letak dekat terminal. Dahulu dah cukup 24, jadi kosong. Jadi, sekarang check dulu tolong follow step Lewis structure. Check dulu central atom ni octet ke tak. Jadi kalau kita tengok dekat sini S, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, jadi dia dah octet lah. This is the first possible structure. Jadi untuk SO4 2-, awak ada S sebagai central atom. So S ada 6 valence electron. Okay, jadi untuk possible structure yang seterusnya, tadi untuk SO4 2-, structure yang pertama, semua kita guna single bond. Jadi, ini adalah octet untuk S. That's why boleh jadi the first possible structure. So, untuk possible structure yang kedua, kita akan gunakan konsep tambah bond. Jadi, tadi semua single bond kan? Sekarang kita tambah, jadikan satu tu double bond. Jadi, kita pun letak dots ni. Jadi ini adalah possible structure yang kedua. Okay, so possible structure keep adding double bond sampai dah capai tahap tak boleh tambah dah bond tu. Jadi sekarang bila kita nak tahu bila patutnya kita berhenti tambah bond tu? So tadi ini structure yang kedua kan? Okay, so saya akan tambah satu lagi bond dekat sini. So, kalau boleh kita jauhkan double bond tu. So, instead of tambah belah sini, kita tambah sini. Okay. Jadi, sekarang saya tambahkan dots dulu. So, ini tambah cat. Okay, jadi ini adalah possible structure yang ketiga. Okay, now saya nak tanya, boleh ke kalau saya nak tambah lagi satu bond kat sini? Okay, so kita akan tengok gunanya valence electron. So, kalau ada 6 valence electron, bermaksud, okay, setiap bond S akan contribute satu elektron untuk di-share kan? Remember, covalent bond is sharing. So, O bagi satu, S bagi satu kan? Jadi, S dekat sini, dia dah bagi satu elektron dekat sini. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini adalah maksimum bond yang boleh ada dah sebab S hanya ada 6 valence elektron. Jadi kalau kita tengok dekat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 bond means S dah contribute ke 6 valence elektron yang dia ada. Jadi possible structure hanya ada 3 sahaja untuk SO4 2-.
Jadi macam mana saya nak tahu mana satu yang paling stabil? Kita akan tengok formal charge. Jadi awak kena tahu macam mana nak kira formal charge ni. Okay, what is the formula? Okay, jadi kita tengok dekat sini. So formal charge adalah apparent charge for the certain atom. So setiap atom dalam molekul itu kita akan kira formal charge. So this is the formula, but saya dah senangkan. Awak boleh tengok dalam petak ni. Okay, this square. So formal charge is the valence electron minus lone pair minus number of bond. Jadi untuk simplify lagi, lone pair ni kira berapa dots yang ada. Jadi valence electron tolak dot tolak bond. Okay, jadi kita terus pergi example untuk you faham. So ingat formal charge kita akan ambil valence elektron tolak bilangan dots tolak bilangan bond. Okay, jadi sekarang saya ajar dulu macam mana untuk awak kira lah. Jadi H ada dua, so saya labelkan A dan B supaya awak nampak cara kira dia. Jadi untuk HA kita nak kira dia punya formal charge. H ada berapa valence elektron? Satu valence elektron. Tolak ada dots tak? Tak ada kan? Kosong. Tolak berapa bond dia? Satu. So, 1 tolak 1, kosong. Okay, how about HB? Basically, samalah. 1 valence elektron tolak, tak ada dot, kosong. Tolak 1 bond, kosong. Okay, how about carbon? This carbon. So, carbon ada 4 valence elektron tolak, ada dots tak dekat carbon? Tak ada dots kan? Kosong. Tolak berapa bond? 1, 2, 3, 4. So, 4 minus 4 is 0. How about oxygen? So, oksigen ada 6 valence elektron tolak. Okay, ada dots. 1, 2, 3, 4 dots. Minus 4. Minus. Okay, berapa bond? 2 bond. Okay, jadi 6 tolak 4. Ya Allah, kenapa kosong kat sini? 2 bond. So, 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2, kosong. Jadi, sekarang ini kosong. Okay, H pun kosong. Carbon ada kosong juga, oksigen pun kosong. Okay. Jadi untuk jalan kerja ni not necessary for you to show lah. Jadi jalan kerja ni tak perlu tunjuk pun. So untuk yang ni saya tunjukkan supaya awak faham macam mana nak kira. Yang penting awak label dekat atas atom tu. Okay. So untuk kita lagi faham, kita tengok contoh yang seterusnya. How to calculate the formal charge? Okay, remember formal charge is valence electron minus the number of the dots minus the number of the bond. Bilangan dots, bilangan bond. Okay, so let's go through Cl. So ini saya tak tunjuk dah jalan kerja So hopefully you boleh dengar lah. Kita go through bersama-sama. So Cl ada 7 valence elektron. 7 tolak bilangan dot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tolak 6, 1. 1 tolak 1 bond. 1 tolak 1, kosong. Okay, jadi kalau nampak ni Cl ini semuanya sama bilangan dots dan bilangan bond. So, dia akan dapat sama jugalah charge dia. Okay, how about oxygen? So, oxygen ada 6 valence elektron. 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 minus 6 is 0. So, 0 minus 1 bond. 0 minus 1 is negative 1. How about P? So, P 5 valence electron minus, ada dots tak? Kosong kan? So, 5 minus 0 minus 1, 2, 3, 4, 4 bond. So, 5 minus 0 minus 4. Positif 1. Okay, kenapa saya letak positif? Kerana dia adalah charge. Okay? So, for this one, saya ada Cl 7 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6 tolak 1, kosong. Okay, how about oxygen? 6 valence electron minus how many dots? 1, 2, 3, 4. 6 minus 4, 2. 2 minus 2, 0. Okay, P is 5 valence electron, no dots. So 5 minus 0 minus 1, 2, 3, 4, 5. 0. Okay, so this is the formal charge for both possible structure for P
POCl3. Jadi sekarang macam mana kita dah tahu macam mana nak lukis possible structure, kita dah tahu macam mana nak kira formal charge. So next is how to use the formal charge to determine which one is the most stable. So let's go through this. Jadi formal charge kita boleh guna untuk tentukan yang mana satu paling stable atau paling plausible is the same. Plausible and stable is the same. Okay. So this is the condition syarat. So the first one is cari mana satu structure yang ada smallest formal charge. Means bukan smallest tu bukan bermaksud negatif, paling banyak negatif paling banyak kosong. Okay, maksudnya charge dia kosong. So, mana compound yang charge dia banyak kosong, itulah yang paling plausible atau stable. Okay, if awak tengok dua-dua structure, charge dia sama. Okay, bilangan kosong dia sama ataupun bilangan negatif dia sama. Baru kita tengok condition yang kedua. Negative formal charge is at the most electronegative atom. That's the second condition. Okay, awak kena tengok yang A ni dulu. Barulah kalau sama charge, baru tengok B. Okay, so yang ini jumlah formal charge mesti sama dengan jumlah dengan charge of the molecule. Okay, jadi kalau saya dah go through ini, so remember the one in the square. So this one, kita pergi balik contoh tadi. Ini, mana satu structure yang paling plausible atau possible atau stable? So, you have two structure. This one, awak ada negatif 1, yang ni ada positif 1. Okay, yang lain kosong. Yang ni sama, kosong untuk Cl. So, ini O ada kosong, P ada kosong formal charge. So, which structure yang lagi banyak kosong ataupun smallest formal charge? Structure 2 kan? So, this is the most stable structure. Okay, because dia ada lowest formal charge. Okay, so hopefully boleh faham. Okay, then untuk you lagi faham, kita tengok contoh. Okay. So, dia nak untuk CO2. So, dia tanya two possible structure. You have to write or draw two possible Lewis structure for CO2. Then, select the most plausible Lewis structure. So, untuk CO2 saya tak go through dah Lewis structure dia. Sebab actually yang ni kita dah bincang dalam kelas tadi untuk CO2. So, ini adalah plausible structure yang pertama. Okay, so saya cakap tadi untuk possible structure yang pertama. So, untuk possible structure, kita akan tambah-tambah double bond kan? Tapi ni macam mana nak tambah double bond? Sebab dua-dua dah ada double bond. Kat mana nak tambah bond lagi? Boleh ke saya tambah lagi satu bond macam ni? Carbon ada 4 valence elektron. So, maksudnya carbon maksimum dia boleh guna 4 elektron je. So, dia dah guna 1, 2, 3, 4 dah. So, dia dah guna habis. Boleh ke saya nak tambah satu lagi elektron dekat, nak tambah satu lagi bond dekat sini? Tak boleh tau, sebab carbon 4 je. Jadi, macam mana kita nak buat structure yang kedua? Soalan minta 2 structure. So, kalau awak ada macam ni, okay, bila awak ada dua-dua belah tu ada double bond. So, kita boleh buat possible structure yang seterusnya adalah single bond dekat belah sini. Double bond tu jadi triple bond. So, nampak tak? Carbon masih ada 4 bond, masih guna 4 valence elektron. So, ini adalah okay, structure yang kedua. Jadi, untuk saya tentukan mana satu yang paling plausible atau stable, saya akan guna formal charge. So, let's count the formal charge. Okay, oksigen 6 tolak 4 tolak 2. Kosong. Ya Allah. Kosong. Okay, carbon. Okay, sorry about this. Okay, carbon adalah 4 valence elektron tolak kosong tolak 4. Kosong. Okay, oksigen 6 valence elektron tolak berapa dot? 1, 2, 3, 4 dot. 6 tolak 4, 2. 2 tolak 2, kosong. Okay, how about this one? So, oksigen ada 6. 6 tolak 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tolak 6, kosong. Tolak 1. Negatif 1. Okay, carbon ada 4 valence elektron. Tolak 1, 2, 3, 4. Kosong.
Okay, tak ada dot sign dekat C. Okay, O ada 6 valence elektron, tolak 2, 6 tolak 2, 4, 4 tolak 1, 2, 3, positif 1. So, boleh tak nampak mana satu yang paling banyak kosong? Okay, so structure 1 paling banyak kosong kan? So, structure 1 is the most plausible structure due to lowest or smallest formal charge. Sebab ketiga-tiga atom dia ada 0 formal charge, means smallest charge. Okay, hopefully boleh faham. So, this is the test yourself 5. I want you to answer this and upload your answer. Okay, remember, calculate the formal charge for each atom, then cari yang mana paling kecil formal charge. That's the most plausible or stable structure. Okay, so we have finished the formal charge. Next, kita akan go through resonance structure. Apakah itu resonance structure? So, resonance structure, 2 or more Lewis structure for a single molecule that cannot be represented accurately by only one Lewis structure. Jadi, untuk resonance, kita akan guna double-headed arrow. Jadi, saya nak awak faham beza possible dan resonance. Okay, saya akan tunjukkan di contoh ini. Jadi, first step sama macam possible tadi. Kalau awak diberi molekul, you have to count the total valence electron. So, saya dapat 24. Okay, macam biasa ikut step nak lukis Lewis structure tu. Okay, jadi sekarang ini kita akan letak, sekejap saya padam dulu. Okay, jadi sekarang untuk NO3, kita akan lukis dia punya Lewis structure dulu. Jadi N dekat tengah, awak ada 3O. Okay, sekarang awak dah guna awak dah guna 6. Okay, tolak 6, berapa tinggal? 18. So 18 kita akan letak dekat terminal dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So, you dah guna habis 18. Make sure sampai kosong dulu. Baru check. Octet tak on. Dekat N. Ya Allah. Okay, octet tak dekat N. Jadi, belum octet kan? Jadi, awak kena buat apa? Kalau belum octet, kita akan bagi double bond. So, pilih mana-mana O untuk bagi double bond. So, contoh saya padam yang tepi ni. Okay, untuk bagi double bond dekat sini. Jadi, jangan lupa dia punya bracket dan charge. Jadi, awak dah dapat satu structure Lewis untuk NO3-. Okay, next. What is the difference between possible and resonance? Okay, the first one, kalau awak nak guna, kalau awak nak lukis untuk resonance, you mesti guna arrow ni. Double-headed arrow. Okay, tadi yang saya guna saya lukis possible tadi, saya tak letak ni kan? Okay, possible tak boleh ada arrow ni. Resonance je yang ada. Okay, beza yang kedua, possible structure kita tambah bond untuk jadikan double bond kan? Kita tambahkan bond. Untuk resonance, kita pindahkan bond. Okay, apa beza dia? Okay, mari saya tunjuk. Okay, ini NO3 tadi. Okay, tadi double bond tu dekat sini kan? Sekarang saya pindahkan ke bawah. So, nampak tak? Saya tak tambah bond. Sebab masih satu je double bond kan? Cuma saya pindahkan kedudukan double bond tadi. Daripada hujung ni dah pergi ke bawah. Okay, jadi sekarang jangan lupa tambah dot. Okey, jadi ini adalah resonance structure yang kedua. Okey, lagi satu. Boleh tak awak try fikir macam mana lagi satu ni? Okey, tadi dekat sini kan double bond, saya pindah pergi sini pula. Okey, nampak tak dia bergerak-gerak double bond tu? So, itu adalah resonance structure. Okey, di mana awak pindahkan double bond. Okay, hopefully boleh fahamlah beza possible dengan resonance. Okay, possible kita tambahkan bond. Resonance kita pindahkan bond. Jadi kalau nampak kat sini masih satu je double bond. Saya tak tambah bilangan bond. I pindahkan je.
Okay, jadi the Lewis structure is somewhere between these three structure. Jadi NO3 minus antara ketiga-tiga resonance ni boleh wujudlah Lewis structure untuk NO3 minus. Okay, hopefully boleh faham dekat sini. Okay, kita cuba lagi satu, NO2. Okay, NO2 saya dah kira 17. Jadi O, 2O. So, tolak berapa kat situ? Tolak 4, tinggal 13. Okay, letak dekat hujung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, tinggal lagi berapa? 1. Baru letak dekat tengah. 1. Okay. Make sure sampai kosong. Baru kita tengok octet ke tak. So, N ada 1, 2, 3, 4, 5. Okay, masih belum octet. So, kita cuba padamkan ni. Okay, 1. Sebab kita nak bagikan dia double bond kan. Okay, octet tak? Kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh tak nak dapat dekat lagi? Okay, jadi kita akan tambah lagi. 1 double bond. So, ini kita akan padam. Soalan-soalan ni saya padam teruslah. Eraser. Padam. Okay, so kita padam. Jadi awak boleh erase the dots kerana dia akan menjadikan double bond dekat sini. Okay. Jadi sekarang kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh ke N? Okay, boleh ke N sampai 9. So untuk N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, N tidak boleh expanded octet kerana N adalah di period yang kedua. So, kalau macam ni, awak punya Lewis structure dah salah. Jadi, actually, untuk NO2, kita tak boleh ada dua double bond macam ni sebab dia dah terlebih. Okay, so you have to remember, siapa je yang boleh expanded octet ni? Atom-atom yang berada di period 3 dan seterusnya. Malang sekali N tidak berada di period 3. N dekat period 2 tau. So, N tak boleh expanded octet. Okay, jadi inilah yang awak boleh dapat. So, this is the Lewis structure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, menghampiri 8. Jadinya, ini adalah structure yang pertama. Jadi, untuk kita buat resonance structure, jangan lupa kena ada double headed arrow. Okay, so N, O, ada satu kat atas ni kan untuk N. Okay, tengok tadi. Kat sini ada double bond belah sini kan. Macam mana nak buat resonance? Kita akan pindahkan double bond. So, letak belah sini pula. Jadi, awak dah dapat dua resonance structure. Okay, senang tak? Saya harap boleh faham lah beza possible dan resonance. Jadi possible structure kita tambahkan bond. Contoh kalau saya tunjuk kat sini. Okay, tadi ini adalah structure yang pertama. Jadi resonance tak boleh, possible tak boleh ada double headed arrow. So kita letak koma. So saya tambahkan bond. Bukan saya pindahkan. Nampak tak ni saya tambahkan. So lagi satu saya tambah lagi bond. Okay, so jadi ini semua kena ada dot selangit dekat O ni. So ini adalah possible structure. Di mana kita tak boleh guna double headed arrow. So double headed arrow ni hanya untuk resonance. Okay, ini adalah possible. Okay, you tambahkan bond. Kalau resonance, pindahkan bond. Okay. Jadi sekarang boleh faham ke beza resonance dan possible? I hope you understand Okay. Jadi apa lagi yang seterusnya? Okay, the Lewis structure for NO2 is between these two structure. Okay, structure 1 ni, structure 2 ni untuk NO2. Okay, boleh ke? Okay, kalau tak faham nanti boleh tanya.
Okay, jadi ini adalah beza possible dan resonance. So, saya dah go through possible structure, macam mana nak guna formal charge untuk tentukan which one is the most plausible or stable, and how to draw the resonance structure. And the last one, what is the difference between resonance and possible? Okay, jadi awak ada test yourself 6A, test yourself 6B. Tolong buat dan upload your answer. And also the last one is the PSPM, also upload your answer. So awak ada 3 benda yang awak kena hantar dekat saya lah. Test yourself 5 I think, test yourself 6 dan PSPM. Okay, so itu sahaja untuk video kita pada kali ini. I hope you understand possible structure, formal charge, how to use formal charge to choose which one is the most stable, and the last one is a resonance structure. Okay, jadi itu sahaja untuk video kali ini. Thank you for listening.